السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. وإن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Surah ni ke? 32 ni. Sambung 33. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina wa ulumikum fit darain amin. Katanya Sayyiduna Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma juga pernah berkata, seseorang itu perlu meminta izin untuk masuk bertemu ayahnya, ibunya, adik-beradik lelakinya dan adik-beradik perempuan. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu pula berkata, ini ujung dah ni, seseorang itu perlu meminta izin untuk masuk bertemu anaknya, ibunya, sekalipun ibunya itu telah tua usianya, adik-beradik lelakinya, adik-beradik perempuannya dan ayahnya. Kebanyakan asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah pula meriwayatkan sebahagian daripadanya dalam kitab tafsir beliau ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang telah dahulu sebutannya. Seperti sini ujung dah ni, habis. Ni adab karikuknya, bukan muka surat 33 ni ialah sambungan bagi adab yang keempat. Cerita panjang. Adab keempat ialah bila seseorang nak masuk rumah, maka dia kena bila seseorang nak masuk bilik ahli keluarga mesti minta izin. Sekalipun ahli keluarga tu adik-beradik isteri, bahkan sekalipun ahli keluarga tu mak ayah dia. Maka kalau kita tengok halaman yang ke-32, itu adalah ayat Al-Quran Al-Karim daripada surah An-Nur. Idza balagha al-atfalu minkumul hulum falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Ini buku siapa ni? Tuan dia tak ni? Buku ni. Tuan dia tak? Surah. Sebab nama dia. Tak apa ya. Kita gerak pada adab kelima. Adab mengetuk pintu rumah seseorang yang ingin ditemui. Apabila kamu mengetuk pintu rumah saudaramu, kawan mana-mana kenalanmu atau seseorang yang kamu mahu bertemunya, maka hendaklah kamu mengetuk pintu rumahnya dengan ketukan yang lembut, sekadar ketukan yang membolehkan tuan rumah mengetahui ada seseorang sedang mengetuk pintu rumahnya. Janganlah kamu mengetuknya dengan kasar dan kuat, bagaikan ketukan orang-orang zalim atau malaikat zamaniyah. Nanti kamu akan menakutkannya dan kamu telah melakukan sesuatu yang kurang beradab. Ini cerita tentang adab kalau ketuk pintu rumah, koho-koho je, jangan kuat sangat saja. Yang ini memadai ketuk pintu rumah ini, kita ketuk pintu rumah orang, sekadar kita agak-agak orang dalam rumah boleh dengar ketukan pintu kita. Pernah suatu ketika didatangkan cerita oleh pengarang, pernah suatu ketika
Datang seorang perempuan bertemu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah untuk bertanyakan beliau beberapa masalah berkaitan persoalan agama. Lalu dia mengetuk pintu rumah Al-Imam dengan sedikit kasar. Katuk tu kuatlah kasar. Lalu Al-Imam, yakni Al-Imam Ahmad bin Hanbal keluar seraya berkata, ini merupakan cara ketukan poli-poli. Ini dia katuk kasar. Mari katuk rumah Tok Guru, mari nak tanya soalan, tapi katuk degung-degung kuat-kuat. Maka Imam Ahmad Tubik kata, ni bukan orang nak mari tanya soalan, ni polis nak tangkap orang. Keadaannya begitu. Apatah lagi kita mengetuk pintu rumah-rumah orang yang mulia pada syarak, macam rumah Tok Guru, rumah orang alim, maka ketuk dengan berlalu. Adalah kebiasaan para sahabat mereka mengetuk pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan hujung kuku. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad sebagai menunjukkan tanda beradab mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat gitu. Sahabat ketuk pintu pun berlalu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang kita akan lihat adab-adab sahabat ni, adab-adab yang boleh jadi pada zaman ni kita anggap terpelik. Akan datang kita akan sapa pada adab yang membicarakan tentang cara cakap dengan orang. Adab yang hampir adab ke 30 lebih. Ini ujung kita akan cerita macam mana cara Sayyidina Umar bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ayat tu, jangan angkat suara lebih pada suara Nabi. Kemudian ayat selepasnya innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Kita akan jumpa macam mana Sayyidina Umar ni bila cakap dengan Rasulullah, cakap dengan suara yang sangat slow, siapa Nabi pun tak berapa nak dengar mana. Tak apa, kerana takut tidak sopan dengan dan tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah sahabat Nabi kita akan rasa pelik, macam mana sahabat boleh ketuk pintu Nabi dengan ujung kuku sahaja. Maka adab sahabat dengan Nabi kita akan lihat sangat pelik. Nah, kita kalau kita hidup zaman Rasulullah, boleh jadi orang zaman kita ni akan torture sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan kata macam-macam. Akan kata uduh-uduh kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang musyrikin zaman Rasulullah bila tengok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni terlampau mengagungkan dan memuliakan Rasulullah, memberi penghormatan yang sepenuhnya pada Rasulullah, sehingga keluar daripada mulut mereka, laqad dakhaltu ala Kisra wa Qaisar fama ra'aitu ahadan yu'azzimu ashabuhu kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadah. Aku ni jumpa belaka dah Raja Parsi, Raja Rom masuk belaka dah ketemu, tapi tidak pernah aku melihat pengikut-pengikut Raja Parsi ke Raja Rom, pengikut dia menghormati mereka macam yang dibuat oleh para sahabat Muhammad ketika mana mereka mengagung dan menghormati Muhammad. Dengan makna penghormatan sahabat, macam mana sahabat memuliakan Rasulullah dan meletakkan Rasulullah pada tempatnya, ialah suatu penghormatan yang sangat ajaib yang tidak pernah dilihat berlaku kepada raja-raja sebelumnya. Ini penghormatan kita pada Rasulullah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat special sungguh ketika mana menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, tak ambuh jadi kurang ajar dengan Rasulullah. Tak ambuh jadi kurang ajar dengan Rasulullah. Ketuk pintu Nabi dengan ujung kuku saja. Tapi kita jangan buat begitu.
rumah orang lain ni hujung kuku. Kita akan tahu macam mana bila kita tahu keadaan rumah Rasulullah. Tak macam rumah kita hari ni lah, keadaan rumah Rasulullah maka memadai. Tetapi sekalipun begitu, tetap kita kata ini tanda beradab sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketukan lembut dan perlahan ini adalah dituntut sekiranya tuan rumah itu duduk berdekatan dengan pintu rumahnya. Ini kalau dia duduk dekat dengan pintu, ketuk bergaluh-galuh dah lah cerita. Bagi salam slow-slow dah lah. Adapun tuan rumah yang sedang berada jauh daripada pintu, maka pintunya diketuk dengan ketukan yang sedikit kuat, sekira-kira dia mendengarnya dari tempat dia berada itu, tetapi bukan dengan ketukan yang kasar. Okay. Dengan makna Syekh peringat, ketuk kuat bukan ngasar. Dia dua benda yang berbeza. Ketuk kuat, tapi jangan ngasar. Cuma kuat sekira-kira didengar oleh tuan rumah sahaja. Kita kadang-kadang kita tak tahu tuan rumah duduk mana. Kita ketuk slow tak dengar. Kita kuat sikit. Lepas tu kuat. Tapi kuat pun ada haknya. Yang ni sekira-kira kuat kita ni, kita agak sapa kepada tuan rumah pada tempat dengan keluasan rumah dia yang memadai, itu sahaja. Pada dah kuat gini, dengan makna kalau duduk dapur tu bolehlah dengar halu-halu, kalau duduk dalam bilik boleh dengar. Ni cerita kalau rumah ketuk lah. Ada rumah tak boleh ketuk, dia pakai loceng, maka tekan loceng. Maka jangan main loceng pula. Ni. Dengan mana kalau tuan rumah tak mahu tubik tu, tidak tubik lah. Tekan banyak kali, ketuk banyak kali, kira tuan rumah tak mahu tubik lah tu. Telah disebut sebelum ini hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu perkara, melainkan kelembutan itu menjadikannya indah, dan tidaklah dicabutnya daripada sesuatu, melainkan menjadikannya nampak buruk. Hadis sebelum cerita tiap-tiap perkara yang kita buat berlalu, maka kerja kita nampak comel. Tiap-tiap benda yang kita buat ngasar, maka kerja tu nampak uduh. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "May yuhramir rifqa yuhramil khaira kullahu." Siapa yang terhalang daripadanya kelembutan, terhalang daripadanya kebaikan seluruhnya. Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin mendatangkan beberapa hadis yang berkaitan dengan bab ini. Cerita satu-satu. Maka Allah Ta'ala beri kepada orang yang ada kelembutan dalam dirinya dengan pemberian yang khusus, yang tidak diberikan kepada yang lain. Seolah-olah orang yang ada kelembutan berlalu dalam jiwanya ini anugerah Allah Ta'ala bagi. Sepatutnya kamu menjadikan jarak masa antara dua ketukan itu dengan jarak waktu yang bukan sekejap. Dengan makna kita ketuk kali pertama dan ketuk kali kedua tu nak ada jarak. Jarak lama mana? Jarak bukan sekejap, sekira-kira. Orang yang sedang berwuduk dapat menyelesaikan wuduknya dengan tenang. Orang yang sedang sembahyang dapat menyelesaikan solatnya dalam keadaan tidak tergesa-gesa. Dan orang yang sedang makan dapat menyudahkan suapannya tanpa tergopoh-gopoh. Dengan makna kita tak ganggu orang. Orang sembahyang tak rasa terganggu. Orang ambil sembahyang tak rasa terganggu. Orang makan tak rasa terganggu dengan kehadiran kita. Sesetengah ulama meletakkan anggaran jarak waktu menunggu antara dua ketukan itu dengan kadar waktu solat 4 rakaat. Kerana mungkin ketika awal ketukanmu itu dia baru sahaja memulakan solatnya. Dengan makna bahawa kita kena jarak. Ketuk pintu ke, beri salam ke,
telefon orang ke, yakni jarak yang pertama dengan kedua tu kena selang lama sikit. 4 rakaat. 4 rakaat kita letaklah 4 hingga 5 minit. Apa gitu benar, yakni setengah ulama buat gitu. Kita nak ketuk pintu rumah orang kali pertama, nak ketuk pula kali kedua, nak sahih dia ada dalam rumah ataupun disudi tak terima kita, maka ketuk tu jaraknya biar 4 hingga 5 minit. Telefon pun gitu juga, kita telefon tidak akak tunggu 5 minit lagi baru telefon pula. Soalnya begitu, setengah ulama buat jarak masa yang panjang. Kenapa? Kerana meraihkan waktu orang. 3 kali ketuk tak buka pintu, bagi salam tak jawab, telefon tak akak, maka kita kena letak bahawa tuan rumah ataupun orang yang kita ketuk pintu rumah dia ke telefon dia tu ada kerja yang menyebabkan dia tak boleh buka pintu ke kita, tak boleh terima kita, ataupun tak boleh jawab telefon kita, maka itu adab. Bila kamu telah mengetuk pintu rumahnya sebanyak 3 kali, kita ketuk 3 kali, dengan dijarakkan dengan jarak waktu yang jauh antara ketukan-ketukan tersebut. Dengan makna kita ketuk 3 kali tak buka pintu, kita bagi salam 3 kali tak buka pintu, selepas kita jarak lah. Dengan makna pertama, kedua 5 minit, kedua ketiga 5 minit, 10 minit dengan maknanya. Okay. Macam mana? Lepas 3 kali tak ada respon dan terdetik dalam fikiranmu bahawa sekiranya dia tidak sibuk, pasti dia akan keluar bertemu. Kalau dia sibuk dia tu baik maka pulanglah. Dengan makna kalau dia tak buka pintu, kalau dia tak jawab telefon, dia tak mau layang tu, maka hak bagi dia. Ada kerja tu yang menyebabkan dia tak mampu. Boleh jadi duduk dalam rumah ada dengar, tapi tengah balah dengan bini dalam rumah, nak buka pintu kan ni. Maka sebab tu kena ra'i belaka. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'zal lahu falyansarif." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya apabila salah seorang daripada kalian telah meminta izin sebanyak 3 kali dan tidak diberikan keizinan untuknya, maka hendaklah dia beredar pulang. Dengan makna tuan rumah tak mau terima. Sama ada tak mau terima dengan tuan rumah jawab minta maaf, tak boleh terima tetamu, ataupun tak boleh terima dengan tuan rumah pakar tak mau jawab tu. Sebab apa? Kalau jawab yang teruk juga, sekejap je, maka tuan rumah kena ada perangai, maka bakal tak jawab. Macam mana? Kita balik. Sewaktu kamu sedang meminta keizinan daripada tuan rumah, jangan kamu berdiri betul-betul di hadapan pintu rumahnya. Kalau kita pergi rumah orang, jangan cacat depan pintu. Apatah lagi dengan keadaan sekarang, boleh jadi setengah rumah yang memang dia buka pintu, yang kita boleh nampak dalam rumah, maka adab kita jangan tengok dalam rumah. Jangan diri depan, siapa tengok lalu. Bagi salam tu kalau boleh, orang kita nak masuk dalam rumah lalu. Ada setengah belang-belang masuk bagi salam, tuan rumah dah jepuk lagi. Apa dia kata jiran sebelah rumah, sayang lama, rapat, tak kira lah, tetap kena ada adab. Bukan orang ataupun kawan kita, sayang rapat kita tu, bukan sokmo-sokmo dia dalam keadaan bersedia untuk terima tetamu. Salah baru sudah mandi dan sebagainya, bakal masuk begitu saja, dia pula gelepon nak lari daripada kita, maka semua tu adab yang perlu dipelihara. Maknanya jangan cerita nak masuk lalu dalam rumah, depan pintu pun tak ambuh. Setengah orang kita mentang-mentang pintu tu buka, dia bagi salam tu, dia pegang dah pintu sambil-sambil hitam dalam. Mana tuan rumah? Semua ni berlawanan dengan adab belaka. Akan tetapi berdiri di sebelah kanan atau di sebelah kiri pintu tersebut, orang kita alasan dia, kita tahu di belakang dah bagai dalam rumah, dia tak kira lah. Adab kena dijaga.
Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ata bab qaumin lam yastaqbilhu min tilqa'i wajhihi walakin min ruknihi al-aymani aw al-aysari. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila mendatangi pintu rumah seseorang, baginda tidak akan menghadap mukanya betul-betul di hadapan pintu itu supaya tidak melihat ke dalamnya, tapi baginda akan berada di sebelah kanan ataupun kiri pintu tersebut. Nabi tidak akan berdiri depan pintu sehingga ternampak dalam rumah. Itu Nabi SAW. Orang kita tak pula dalam rumah. Dia kata dah pintu terbuka. Pintu terbuka sebab tuan rumah panas. Dia buka pintu. Bukan buka pintu nak suruh kita hitam dalam rumah. Adakah tuan rumah buka pintu nak suruh kita hitam dalam rumah? Tak. Maka tidak boleh untuk lihat dalam rumah sekali pintu dia terbuka. Akan datang perbahasannya. Ada yang keenam, apabila kamu ketuk pintu salah seorang daripada kawan-kawanmu, lalu ditanyakan kepadamu, siapa ni ketuk pintu rumah orang? Jadi tuan rumah nak tahu siapa pula mari, siapa tanya. Jangan jawab si fulan, jangan jawab gitu. Orang ni, maka jawablah si fulan, jawab nama, maka jawablah dengan nama. Dengan namamu yang terang jelas yang mana kamu dikenali dengannya. Jangan pula kamu menjawab seseorang, saya lah atau orang lah ini. Kerana lafaz-lafaz seperti ini tidak berguna kepada tuan rumah yang berada di sebalik pintu untuk mengetahui siapakah orangnya yang sedang mengetuk pintu rumahnya. Dengan makna kalau kita ketuk pintu rumah orang, kalau tuan rumah tanya siapa, maka jawab nama tu. Kerana nama mamak, jawab mamak. Itulah ibaratnya. Jawab. Tapi jangan jawab dengan aku lah, tak boleh. Saimu ni apa lagi? Jangan jawab gitu. Semua jawapan tu tak guna berlaku. Nak jawab dengan si fulan. Yang ini jawab nama kita. Nama Muhammad, jawab Muhammad. Nama Ahmad, Ahmad. Nama Mustafa, Mustafa. Begitulah. Tidak betul bagimu dengan sekadar berpegang bahawasanya suaramu itu telah pun diketahui oleh tuan rumah yang kamu ketuk pintunya. Tak apa, tuan rumah kenal kita. Ni orang jiran ni, jiran mari. Jiran mana pula? Ni pakai jiran gitu saja. Jiran ramah, jiran hak mana tak tahu ni. Begitu juga telefon gitu juga. Telefon kena siapa, gitulah ibaratnya. Ada demikian kerana suara itu kadang-kadang saling tertukar dan saling menyerupai. Kadang-kadang tukar. Sesungguhnya nada suara seseorang itu menyerupai nada suara orang lain. Bukan semua yang berada dalam rumah, bukanlah semua yang berada dalam rumah yang kamu ketuk pintunya itu mengenali suaramu dan dirimu ataupun mampu membezakannya. Kita pakai awak mudah-mudah, tapi bukan semua orang dalam rumah boleh kenal suara kita. Pendengaran itu kadang-kadang betul, kadang-kadang boleh salah dalam membezakan antara suatu suara dengan suara yang lain. Dia telefon sayang dia tanya siapa, tak kenal ke? Dia kata tak kenal. Orang berasa hati aku apa, suara sayang tak kenal, sayang lama dah, nak berasa hati apa? Sebab apa? Suara ni kadang-kadang tak boleh nak cang. Dia siap nak berasa hati. Apa tak berasa hati? Sebab kawan tak cang suara. Kawan tak cang suara nak berasa hati benda. Sebab apa? Kata Syekh, kadang-kadang suara boleh tukar. Apatah lagi dalam telefon yang bukan suara langsung. Kalau suara langsung boleh bertukar, kadang telefon lagilah. Sesungguhnya Sayyiduna Nabi SAW menunjukkan rasa tidak suka baginda dengan pengetuk pintu yang menjawab saya, kerana jawapan tersebut tidak memberi faedah, sebarang faedah. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah meriwayatkan daripada Sayyiduna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma katanya, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtul baba faqala man hadha فقلت أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كأنه كرهها. Maksudnya saya pernah datang
untuk bertemu Nabi SAW. Pernah mari nak jumpa Nabi. Lalu saya ketuk pintu. Lalu baginda pun tanya, siapa ni? Maka saya pun jawablah, saya Rasulullah. Gitu. Sahabat jawab, saya Rasulullah. Maka bila dengar jawapan gitu, maka Nabi SAW pun berbalik, saya. Nabi jawab gitu. Seolah-olah Nabi tidak suka dengan jawapan saya. Nabi nak dengar nama. Siapa ni? Nak tunggu dia sebut nama. Tapi tak sebut nama, sebut saya. Nabi kata saya. Nabi kata. Ini bukan nak suruh jawab gitu. Jawab nama. Cerita. Antara peristiwa-peristiwa menarik yang pernah diriwayatkan ialah kisah yang didatangkan dalam kitab Tahzibul Kamal, karangan Al-Imamul Mizzi rahimahullah, dan kitab Siyar A'lamin Nubala, karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Pada riwayat hidup Al-Imamul Muhaddits Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain Al-Kufi, lahir tahun 130 Hijrah dan meninggal dunia tahun 219 Hijrah rahimahullahu ta'ala. Cerita adalah Abu Nu'aim ni seorang ulama yang suka gurau. Ali bin Al-Abbas Al-Maqani'i pernah meriwayatkan, saya pernah mendengar Al-Husain bin Amru Al-Anqazi bercerita, pernah seorang lelaki mengetuk pintu Abu Nu'aim. Lalu beliau bertanya, siapakah ini? Siapa ketuk pintu? Maka dia jawab, saya. Jadi Abu Nu'aim tanya lagi, siapa saya tu? Dia pun kata, seorang lelaki daripada anak Adam. Bila dengar jawapan tu, terus Abu Nu'aim tubik, keluar dan cium, seraya berkata sebagai sindiran dan teguran kepadanya, selamat datang. Dia kata, selamat datang. Saya tidak menyangka bahawanya sekarang ni masih ada lagi seorang lelaki yang masih hidup daripada keturunan ni. Allah tak suka deh. Ada lagi anak Adam zaman. Adam lama mana dah tak ada. Ni. Ada dia nganyi pula. Ada lagi anak Adam muslim ni Tu kisah teguran ulama dalam bentuk gurau. Tak apalah. Jumpa tok guru hak gurau. Jumpa tok guru hak kena jekoh ha. Tok guru gurau mujur baru. Tapi kalau boleh tok guru hak jekoh. Oleh sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum menyebut nama mereka apabila ditanyakan kepada mereka, siapa ni? Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu katanya, kharajtu lailatan min al-layali fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wa ala faj'altu amshi fi dhill al-qamar faltafata fara'ani faqala man hadha faqultu Abu Dzar. Pernah saya keluar pada suatu malam. Saat itu terlihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan seorang diri. Nabi jalan seorang. Lantas saya berjalan jauh sedikit. Nampak Nabi jalan tengah-tengah malam seorang, maka dia pun jalan jauh sikit di kawasan yang tidak ada cahaya bulan, fi dhillil qamari. Dengan makna kawasan tu tak kena cahaya bulan. Kawasan tak kena cahaya bulan. Bila kawasan tak kena cahaya bulan, dengan makna dia pergi kawasan gelap sikit, Abu Dzar. Tapi Nabi perasan ada orang dalam gelap. Faltafata fara'ani. Nabi pusing. Lalu Nabi tengok aku. Faqala man hadha? Siapa ni ada dalam gelap ni? Maka kata Abu Dzar sebut nama tu. Tak royak saya, tak sebut Abu Dzar, yang itu berkenan nama. Sebab apa? Sahabat tahu Nabi tidak suka jawab dengan jawapan saya ni, tapi Nabi suka sebut nama tu, Abu Dzar. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim radhiyallahu anhuma tu meriwayatkan daripada Sayyidatuna Ummu Hani, saudara perempuan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, juga sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, katanya, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasil wa Fatimatu tasturuhu faqala man hadhihi faqultu ana Ummu Hani. Kata Ummu Hani, aku pernah mari bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi tengah mandi dalam keadaan Sayyidatuna Fatimah melindungi Nabi, yang tutup, lindung Nabi dengan makna tutuplah daripada pandangan orang lain. Baginda pun bertanya, siapa ni? Siapa mari? Siapa ni? Maka aku menjawab, ana Ummu Hani, saya Ummu Hani Rasulullah.
Adat yang ketujuh, bila kamu datang ziarah seseorang daripada kawan-kawan tanpa sebarang janji ataupun sudah berjanji dengannya sebelum tu. Kita pergi jalan rumah orang, kita janji dah nak temu dia pukul 3, pukul 4, pukul 5, dah kira dah janji. Ataupun tak pernah janji, mari-mari cokoh depan rumah. Tengok siapa depan rumah, tengok kereta saing ada rumah. Dah ada rumah, tengok nak jumpa sekejap kemudian dia mohon keuzuran untuk tidak menerima ziarah. Tak maaf, dia tak boleh terima. Kalau depan rumah dah tak maaf lah, tak boleh jumpa. Macam mana keadaan kalau kita janji orang nak jumpa sekian-sekian, siapa dapat janji ataupun siapa rumah dia tolak kehadiran kita, tak boleh terima kita. Ataupun tak janji pun siapa depan rumah dah, daripada jauh mari kita daripada Dungung jumpa saing Terengganu, siapa depan rumah saing suruh balik. Tak maaf ada masalah sikit hari ni, tak maaf lah, agak faham macam mana kita nak mengamak ke macam mana? Maka terimalah alasan keuzurannya itu, terimalah. Nak buat mana? Tuan rumah suruh balik lah. Sesungguhnya dia lebih mengetahui tentang keadaan rumahnya dan situasi yang sedang berlaku pada dirinya. Sahibul baiti adra bima fihi. Tuan rumah lebih mengetahui apa yang sedang berlaku dalam rumah dia. Dia tahulah. Buat apa? Dia kata tak boleh terima ini, minta maaf. Dah kau depan rumah mu ni, mari daripada rumah ni. Tahu tak Terengganu ni lama mana nak pergi siapa. Minta maaf, tak boleh terima. Minta maaf. Dia minta maaf beradab. Kemungkinan dia didesak oleh sesuatu halangan yang tertentu atau berlaku kesempitan kepadanya secara tiba-tiba yang tidak mengizinkan baginya untuk menerima kunjungan pada waktu itu. Ada tak tu masalah mengejut dalam rumah, orang tak boleh royak. Kita duk teruk juga. Bapa kejap aje. Bukan nak cakap lama, 5 minit je pun. Dia kata tak boleh. Tak boleh. Macam mana? Maka dia berhak untuk meminta keuzuran daripadamu tanpa perlu ada rasa bersalah. Jangan siapa tuan rumah rasa berat hati. Hari nak oyak tak boleh ada depan rumah dah. Sudah nak buat guana. Jangan siapa gitu. Jangan siapa tuan rumah ada rasa bersalah, akhirnya terima kita dengan berat hati. Tak berapa nak mana. Kayak gini bila masuk dalam rumah, tengok tuan rumah macam tak berapa nak terima mana kita. Maka tu kena tengok belakang. Berkata seorang tabi'in yang agung, Sayyiduna Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, pernah berkata, jangan kamu berdiri di hadapan pintu penghuni mana-mana rumah, sekalipun, dan jangan kamu berdiri di hadapan pintu penghuni mana-mana rumah sekalipun, yang mana mereka menolak untuk menerima kedatanganmu ke rumah mereka. Janganlah, kalau tuan rumah suruh balik-balik sekiranya kamu mempunyai hajat, bukan mari saja ni ada urusan penting ni, sekiranya kamu mempunyai hajat, mereka pula sedang sibuk dengan urusan tertentu. Dah dia ada masalah kok. Mu ada masalah, dia ada masalah juga. Sesungguhnya mereka lebih berhak untuk dapat penguzuran. Dah apa sebenarnya cerita lah. Kalau ada masalah pun royak lah. Ni kita nak pergi royak tak boleh je. Sebab tak royak. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, bukanlah semua orang sanggup dan dapat menerangkan alasan keuzuran yang sedang berlaku pada dirinya. Bukan semua alasan boleh cerita berlaku. Bukan boleh royak. Dah dia tak boleh royak, nak royak ke mana? Kita tanya sayang kita, dah ke mana? Ada masalah kemarin? Ada kerja sikit. Kalau dia kata ada kerja sikit, maknanya tak mau royak tu. Kerja dia? Ada lah. Dia kata pula ada lah. Dia tak mau royak tu. Ada hamda. Teruk juga. Dia tak mau royak. Tak mau royak. Tak apa. Ada hal penting yang perlu dirahsiakan. Jadi kita tak teruk tanya tu. Tu ada kita. Saya tanya seorang jemaah surah, dia tak hari biasa dia semua. Dia tanya, mana Ji, tak hari minggu lepas? Jadi kerja sikit. Kalau dia jawab begitu, saya dah tanya dah. Tanya dah. Haji ada kerja sikit. Tak boleh. Dengan mana dia
ada kerja yang dia tak berasa sedap, tak berapa sedap nak cerita sungguh-sungguh pada kita tu saja. Walaupun benda tu ialah benda sebut, benda kalau cerita pun kita rasa tak benda. Kita tanya dia tak jawab. Esok kan adalah kawan dia royak, Ustaz, Haji tak pergi surah minggu lepas kita baru tahu apa. Haji tu dia ada laut. Gitu. Dia tak royak kita. Padahal kalau dia royak, Haji duduk laut masa tu, boleh je nak royak. Tapi dia tak royak. Ada sebab yang disegang pada kita untuk cerita. Tapi saya tanya, tak tanya tak. Ada benda? Ada ke yang ada ke je lah. Selesai masalah. Tutup buku. Yang ni dia segang untuk cerita sebab pada kita tu saja. Oleh sebab itu antara adab salah ketika ziarahi mereka, orang yang datang menziarahi akan berkata kepada orang yang diziarahi, kemungkinan berlaku sesuatu halangan kepadamu untuk menerima ziarahku ini. Yakni walaupun sah pada tuan rumah kata boleh nak masuk, tanya sekali lagi. Dah sungguh ni tak ada kerja ni, tanya lagi untuk pastikan betul-betul bahawa tuan rumah tak ada masalah untuk terima kehadiran. Yang ni royak pula, kalau dia kerja tak apa saya balik. Kita pula tahu nak balik walaupun kita mari daripada jauh, tak apa ada kerja kita balik. Bukan kita gerok orang nak masuk juga kata tak boleh, tapi kita tahu dulu nak balik kalau ada kerja. Sebagai persediaan buat orang yang dia ziarahi itu untuk memohon keuzuran pada situasi sekiranya dia mempunyai suatu keuzuran yang tidak dapat dielakkan. Oleh sebab pentingnya adab ini dan demi menghilangkan sangkaan yang boleh jadi melekat dalam jiwa setengah orang kerana tuan rumah meminta keuzuran, Allah Ta'ala telah menetapkan hukumnya dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman ketika menjelaskan tentang adab ziarah, minta izin dan masuk ke rumah seseorang. Wa in qila lakum murji'un farji'un huwa azka lakum. Bila dikatakan oleh tuan rumah balik dulu, maka baliklah. Balik. Cara yang demikian itu terlebih baik dan terlebih membersihkan jiwa kalian. Allah siapa tak boleh terima kita nak mari jadi tetamu. Nabi royak dah kan, tetamu bawa berkat. Disyarah pula ke tuan rumah. Dia kata kita mari tetamu, tak mahu terima tetamu, tolak berkat. Dia kata. Dia berasa berkat tu duduk dengan dia tu masalah orang. Macam berkat duduk dengan dia. Dia kata kita tetamu ni Nabi royak dah, terima tetamu baru dapat berkat. Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapa beriman dengan Allah kiamat kena mulia tetamu. Kita mari tetamu ni jadi tetamu dia ambak balik. Blebel pula syarah pula baca dalil Quran pula. Yalah, kalau kita tak ada kerja, tak ada sebab untuk terima tetamu, kita terimalah. Tapi kalau tuan rumah ada sebab yang menyebabkan tak boleh terima tetamu, apa kata Quran? Huwa azka lakum. Kalau dia suruh balik, maka balik. Itu lebih baik. Ada beberapa keadaan Quran mengisyaratkan kita balik lebih baik daripada kita jadi tetamu. Walaupun kita bila ada tetamu kita layan, bagus, dapat rahmat pada kita tetamu mari. Tapi ada waktu kita mengundur diri sebagai tetamu, itu lebih baik. Wa in qila lakum bila tuan rumah kata minta maaf balik dulu hari ni, tak boleh temu, irji balik tu, wa azka lakum, itu yang lebih baik kamu. Dengan makna bila Quran tahu, bila Allah Ta'ala tahu kita ni pesen berahi buat cerita, pesen berahi buat macam-macam lah, andaian macam-macam pelik-pelik, maka cerita tentang tuan rumah suruh balik, kita balik, ini Quran sendiri tukang buat hukum. Yang Allah Ta'ala sendiri kata farji'un, balik. Saya nak pergi rumah kejap, boleh tak? Tuan rumah kata tak boleh, minta maaf banyak, sebab hari ni ada kerja. Dia kata Allah kejap aja, kan tak boleh, kejap aja nak pergi. Tak boleh tu kata.
Oh gitu lah, berasa hati lah. Ya, orang kita gitu kan, berasa hati lah, alhamdulillah, disyarah pula macam-macam. Macam mana? Adat yang telah diajuk oleh Quran ini telah memberikan jalan keluar pada situasi yang berlaku pada setengah orang yang tersepit dengan kunjungan seseorang yang dia tidak suka dengan kedatangan, sehingga dia terpaksa memberitahu bahawa dia tidak berada di rumah sedangkan dia berada lah. Kadang-kadang orang kita kena kuat sangat teruk orang, siapa tuan rumah kena menipu. Hello, jumpa Muyak lihat rumah. Ya, aku tak ada rumah, ada dalam cokor dalam rumah. Jadi tuan rumah ni, Allah Ta'ala ni tak ambuh kita jadi nipu. Ajar dulu. Ajar mana? Kalau kita nak minta jumpa orang tolak nak jumpa, kita jangan marah, jangan berasa hati. Tuan rumah pun boleh royak aja. Tak boleh hari ni minta maaf, tak boleh. Dia boleh royak begitu saja. Ni tak terpaksa nipu. Sebab apa? Kalau royak ada rumah, dia nak lari juga. Nak lari juga. Apa tahu ada rumah? Nak mari, biar aku ada pun nak mari. Kalau royak tak boleh mari, tengok lah. Dia akan paksa juga, suruh terima dia, kena terima dia. Jadi nak buat apa mana? Kena royak awal lagi. Tak ada rumah kena royak awal lagi. Kena royak gitu benar. Kena nipu. Tapi bagi mengelakkan nipu, Quran ajar lalu. Mu jangan buat orang siapa orang kena nipu kamu. Mu jangan buat siapa orang kena nipu kamu. Sebab tu setengah ulama dia terpaksa hello. Nipu tak ambuh, kena hello. Sebab apa? Orang perangai dok comeng. Tok guru balik penat kerja, nak jumpa tok guru sekejap boleh. Nak mana? Ayah baru balik penat nak baring sikit. Nak royak ayah tak ada dalam rumah. Ada rumah. Terpaksa buat hello mana? Tulis nama tempat dekat muka pintu bilik. Bilik kat bilik coteng tulis Kuala Lumpur Taipei pintu. Ayah dia masuk bilik, ayah nak pergi Kuala Lumpur dulu Nak pergi Kuala Lumpur dulu. Masuklah bilik nak pergi Kuala Lumpur dulu. Kalau orang tanya ayah mana, ayah pergi Kuala Lumpur ayah pergi Kuala Lumpur. Jadi orang mari, ayah nak jumpa ayah. Ayah pergi Kuala Lumpur, ayah Kuala Lumpur mana? Tu dalam bilik dia Kuala Lumpur. Tu asal lah gitu. Apa kalau ayah ada ayah rehat dalam bilik, nak minta jumpa kejap teruk juga nak jumpa. Apa tu pasal hello. Ayah pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur mana? Tu dalam bilik tengah tidur Kuala Lumpur dia. Hello gitu no. Apa? Tak boleh nipu. Sebab apa? Kalau royak ada dalam rumah, nak jumpa juga. Maka berlaku pembohongan daripadanya. Sebab apa? Bila royak, ayah ada rumah. Yang pertama dia menipu. Yang kedua, anak-anak pula belajar menipu. Begini dah cara dia. Anak pula belajar menipu daripada ayah. Maka tak boleh berlaku. Syarak tak boleh ajar nipu ataupun membina generasi penipu tak boleh. Sebab tu bila orang tanya Nabi ayasriful mu'min, ada tak orang beriman ni curi? Ada, dia curi masa iman dia lemah, dia curi. Ada tak orang beriman zina? Ada, masa iman dia lemah, dia berzina. Nabi tanya ayakdzibul mu'min, orang mukmin nipu tak? Nabi kata la. Orang beriman sekali-kali tidak akan nipu. Nipu ni satu kesalahan yang dipandang sangat berat dalam syarak. Maka tak ambuh bina generasi penipu. Kemungkinan pula tindakannya itu akan menimbulkan permusuhan dan dendam hati. Aku duduk depan rumah, macam tak tahu dia ada dalam rumah. Sudah. Sebab apa? Penipu. Justru petunjuk Al-Quran menjauhkan kita daripada terjatuh dalam semua perkara tersebut. Kerana Al-Quran telah beri ruang kepada orang yang diziarahi, yakni tuan rumah, untuk meminta keuzuran dengan penuh kesopanan daripada saudaranya dan meminta saudaranya supaya menerima keuzurannya. Dengan makna syarak bagi peluang dah. Tuan rumah boleh tolak kehadiran tetamu. Tuan bagi. Ini syarat bagi dah pada tuan rumah. Hak untuk tidak terima tetamu bila dia ada keuzuran, ada masalah untuk terima tetamu.
maka bersesuaian dengan firman Allah, wa in qila lakum murji'un farji'u wa azka lakum. Bila suruh balik, maka balik, maka itu lebih baik bagi kamu. Kita berhenti adat yang ke-7. Sambung akan datang adat yang akan datang. Akan datang tu bila tak tahulah. PKPB pula Sini hari Rabu ada kelas tak? Bukan tak. Nak tanya ni sebab kita nak tukar Selasa ke Sabtu ke Rabu. Sebab hari Rabu ni, hari Selasa Sabtu ni nampak macam kalut sikit. Nak kerja dadah. Jadi kita bincang mula untuk bulan 12. Lepas PKPB tu. Jadual bulan 12 kita royak balik. Tahulah kuliah boleh terus ke dok ni, wallah. Tunggu je lah, tunggu esok lusa ada pengumuman baru ke, wallah. Dah. Kita buat di sini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.